Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum tuan-tuan dan puan yang dikasihan, Ustaz Zawi Ghazali, Ustaz Farid Misbah, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Jadi ayat yang akan kita sentuh pada malam ni cuma ayat 18 dan 19 saja, dua ayat saja. Mahani Adam Jadi tolong share dengan teman-teman. InsyaAllah tak lebih sengaja pun kita akan kuliah pada malam ni. Jadi bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang ke-9, muka surat ke-66 tuan-tuan. Jilid ke-9 muka surat 66. Kami sedang adakan kempen satu rumah satu tafsir sekarang Encik Baharudin Budi, Barakallahu Fik, Pak Nyanto, Al-Wasalan Uzia Umar, satu rumah satu tafsir, satu sekolah satu tafsir, satu pejabat satu tafsir, satu masjid satu tafsir, satu musalla satu tafsir. Tak berapa sen pun harganya tuan-tuan dibanding dengan ilmu yang terdapat padanya. Kalau kita mungkin buat investment pada handphone pada harga yang mahal, maka adakah kita bersedia juga untuk buat satu investment untuk memahami kalam Tuhan, dapatkan tafsir Ibn Katsir yang menjadi teras utama dalam perbincangan kita dalam kuliah tafsir di Facebook ini Jadi buka muka surat 66 jilid ke-9 tafsir Ibn Katsir yang warna biru ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khuzunha wa kana Allahu 'azizan hakima. Sadaqallahul 'azim. Sungguhnya Allah telah redha kepada orang-orang beriman ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan berikan balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, muslim-muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, lihat dalam tafsir Ibn Katsir ni, jilid ke-9 ni, muka 66. Allah memberitahu tentang keridhaannya kepada kaum mukminin yang membai'ah di bawah pokok bersama dengan Rasulullah SAW. Jumlah mereka sebanyak 1,400 orang ataupun 1,500 ataupun 1,300. Adapun pohon yang dimaksudkan adalah pohon samura yang terletak di wilayah Hudaibiyah. Tadi saya dimasukkan dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan. Bagi mereka yang belum masuk Telegram ni, tolong masuk. Saya tunjukkan pokok samura yang dimaksudkan itu. Dia seperti pokok akasia. Pokok ni hidup dekat kawasan-kawasan Khalij, dekat kawasan-kawasan negara Teluk yang iklimnya seperti Arab Saudi itu. Pokok akasia yang dipanggil sebagai pokok samurah. Tadi saya tunjukkan dalam Telegram sahabat Ustaz Zazan. Ada pokok ni. Bagi tuan-tuan nak tengok, boleh tengok tadi sebelum maghrib saya masukkan, saya postkan tentang pokok samurah yang dimaksudkan ini, keluarganya. Umpamanya kita dekat Malaysia ni ada pokok pisang, ada keluarga pokok pisang, ada pokok palma, ada pokok yang berakar tunjang. Maka demikian juga dengan pokok akasia ni, pokok yang hidup dengan sedikit air. Pokok ni terdapat di Hudaibiyah, tempat Nabi SAW bersama dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka bai'ah di bawahnya. Ada satu fakta yang menarik tentang pokok ni tuan-tuan, seperti disebut oleh Al-Imam An-Nasafi rahmatullah alaihi tentang pokok ini, bahawa disebut dalam kitabnya At-Taisir, bahawa pokok tempat Nabi SAW bai'ah dengan para sahabat ni yang meletakkan tangan Nabi dan tangan Osman, tangan kiri Nabi sebagai ibaratnya tangan Osman yang telah kita bincangkan dahulu. Pokok ni, kata Al-Imam An-Nasafi, telah pun dihilangkan daripada penglihatan manusia pada tahun berikutnya. Jadi pada tahun Nabi SAW bersama para sahabat bai'ah itu, tahun berikutnya pokok tu sudah tidak ada lagi. Jadi bila tidak ada, sebahagian daripada umat Islam yang datang ke situ nak mengambil berkat. Pada zaman Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, mereka mencari-cari pokok tu, mereka pun tak pasti mana satu, maka mereka telah pun mengambil inisiatif sembahyang di pokok tersebut, pokok yang disangka pokok samura tempat Nabi bai'ah, padahal pokok itu telah ditiadakan oleh Allah SWT. Hadisan Nazar pokok itu telah pun ditiadakan oleh Allah. Maka melihat keadaan yang berlaku itu, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah pada waktu itu telah mengambil tindakan memotong pokok-pokok akasia, pokok-pokok samura yang terdapat di daerah itu, bagi mengelakkan kekeliruan ini timbul. Ini satu pandangan dikemukakan oleh Al-Imam An-Nasafi rahmatullah alaihi
dalam kitabnya bertajuk At-Taysir. Imam Nasafi ni ada banyak kitab, kita tafsir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ni boleh ni kira sedikit latifah, sedikit point yang menarik untuk kita bawakan berkenaan dengan pokok samura ni tuan-tuan. Lalu Allah menyatakan lagi, fa'alima ma fi qulubihim, Allah telah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka, iaitu keikhlasan, kejujuran, kesetiaan para sahabat, mendengar dengan penuh ketaatan. Fa'anzala sakinah, dan sakinah telah kita bincangkan bahawa dalam Quran, kata Syekhul Islam, ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sakinah ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, iaitu ayat-ayat yang digalakkan kita baca bila kita mengalami perkara-perkara tekanan dalam hidup, bila kita mengalami sebagai contohnya tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian kesusahan hati, maka ni merupakan ayat-ayat yang dimaksudkan yang telah saya bincangkan, saya sampaikan kepada tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang tak sempat catat pada waktu itu, boleh tengok dalam Telegram Ustaz Zahazan. Telegram sahabat Ustaz Zahazan ada mengemukakan seperti disebut oleh Ustazah Ummu Fatih, Nurilis dan juga Ustaz Syafiq Murad, ayat-ayat berkenaan. Saya bacakan sekali lagi tuan-tuan. Yang dimaksudkan itu ayat ke-248 surah Al-Baqarah, bila Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Ini ayat berkaitan dengan Nabi yang diceritakan Allah SWT berlaku pertemuan di antara Talut dan juga Jalut. Ayat 248 surah Al-Baqarah. Ini ayat tempat pertama disebut perkataan sakinah. Yang kedua tuan-tuan baca ayat ini bila mengalami stres, keadaan stres, tekanan sebagainya, Allah akan hilangkan insya-Allah dengan keberkatan yang ada pada Al-Quran, yang merupakan satu mukjizat yang berkekalan, doa syifa rahmah yang terdapat pada ayat-ayat yang mulia ni. Kami saya HMS dah tengok tadi pokok samura yang saya bawakan dekat Telegram tadi Alhamdulillah. Jadi ayat kedua yang berkaitan dengan sakinah ni kita dapat lihat dalam surah At-Taubah ayat ke-26, iaitu Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin. Ni ayat sakinah yang kedua yang dibacakan, insya-Allah hilang segala keserabutan, tekanan, rasa gangguan dalam fikiran, bisikan-bisikan. Ibu-ibu baca ayat ini, ayat kedua, iaitu ayat ke-26 dari surah Taubah. Ayat ke-26 surah Taubah, tempat kedua perkataan sakinah. Tempat ketiga yang terdapat dalam Quran yang kita bacakan untuk menghilangkan gangguan dalam fikiran ini, ketekanan dan sebagainya, ayat ke-40 surah Taubah. Masih lagi surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ini kisah tentang hijrah Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di Gua Thur dan diburu oleh golongan musyrikun yang telah mengeluarkan offer, siapa dapat tangkap Nabi dan juga Abu Bakar mendapat 200 ekor unta, hidup atau mati tak kisah, yang penting dapat bawa Muhammad ataupun dan juga Abu Bakar, kepada mereka akan dianugerahkan 200 ekor unta. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Yang keempat, Allah menyatakan perkataan sakinah ni dalam Al-Quran, iaitu pada ayat keempat surah Al-Fath yang telah kita bincangkan dalam kuliah-kuliah yang lalu, iaitu huwallazi anzala sakinah wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Ayat keempat surah Al-Fath yang telah kita bincangkan. Dan yang kelima kalau kita lihat, iaitu Allah nyatakan dalam surah Al-Fath yang sedang kita bincangkan, ayat ke-18 ini, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Ini ayat yang ke-18 surah Al-Fath. Ini tempat yang kelima. Mana pula tempat yang keenam? Masih lagi surah Al-Fath. Nanti kita jumpa lagi sekali Allah sebut pada ayat ke-26, ayat penghujung, iaitu idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم همية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. Ini ayat 26 surah Al-Fath. Andai dibaca ke-6 ayat ini, insya-Allah Allah hilangkan segala keributan dalam diri kita, tekanan, rasa susah dalam hati, penyesalan, sempit dada dan sebagainya. Bacalah 6 tempat daripada Al-Quran ni tuan-tuan, 6 ayat yang menyebutkan perkataan as-sakinah ataupun sakinatahu, yang merujuk kepada ketenangan. Ketenangan tu datang daripada Allah, maka kita bacakan ayat ini. Baik, saya telah huraikan kepada tuan-tuan apakah maksud sakinah ni, perkataan sukun, sikin kaitan askunu, taskunu, maskan dan sebagainya dalam bentuk perbincangan saraf dari sudut bahasa Arab.
Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menjanjikan untuk orang beriman selepas mereka pulang dari Hudaybiyah, mereka akan diberi ketenangan, dan nanti bila pergi berjuang di Khaybar pun akan mendapat keterangan daripada Allah bahawa kemenangan itu pasti Allah janjikan. Ini satu mukjizat Al-Quran mengkhabarkan kepada kita satu benda yang belum berlaku. Walaupun Khaybar belum dibuka lagi, tapi ayat ini telah menjurus kepada pembukaan, menceritakan kemenangan. Dan disebut lagi perkataan Fathan Qariba ni, kata para ulama, seperti disebut oleh Imam Muhammad Al-Urami dalam tafsirnya Hadaiqur Rauhi wa Raihan fi Rawabi Ulumil Quran. Nah, ni kitab ni tuan-tuan kitab ni sangat menarik, ada 30 jilid ni tuan-tuan. Ya, besar. Jadi dalam tafsir Rauh wa Raihan oleh Imam Muhammad Al-Urami, seorang ulama dari Afrika ni tuan-tuan, dia berkata, menjelaskan bahawa bila kamu lihat perkataan yang disebutkan oleh Allah SWT, Fathan Qariba ni merujuk kepada pembukaan. Pembukaan ni merujuk kepada Khaybar, Hunain, merujuk kepada pembukaan kota Mekah, dan pembukaan-pembukaan yang tak pernah surut daripada umat Islam selepas kepimpinan di bawah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Uthman dan juga Ali, Muawiyah dan sebagainya. Jadi pembukaan demi pembukaan, siri pembukaan yang diberikan oleh Allah Taala, ini mukjizat Al-Quran yang menunjukkan kepada kita, dia mengkhabarkan kepada kita, Allah mengkhabarkan kepada kita perkara yang belum berlaku lagi pada masa itu, tetapi telah pun dimuatkan dalam kitab yang mulia ini. Baik. Jadi kelompok ayat ini bicara tentang para sahabat Nabi yang memperoleh anugerah yang tidak ada bandingannya. Kalau ayat lalu memberikan janji dan juga ancaman, maka ayat ini menggambarkan anugerah kepada sekelompok sahabat Nabi yang telah pun setia bersama dengan baginda, berbai'ah, dan kita telah bincang perkataan bai'ah itu asal usulnya apa, di tempat yang namanya Hudaybiyah. Jadi Allah Taala telah menyatakan Allah benar-benar redha terhadap orang beriman. Ini bahasa Arab ni, laqad radiyallahu anil mu'minin. Laqad, ini huruf yang tuan-tuan merujuk kepada taukid. Lam taukid, qad taukid. Kemudian radiyah ni fi'il madhi. Fi'il madhi ni merujuk kepada tahaqquq. Tahaqquq ni maknanya benda yang benar-benar berlaku. Perkara yang tahqiq, maknanya satu kepastian daripada Allah Taala bahawa Allah redha dengan sebenar-benarnya kepada mereka yang terlibat dalam Hudaybiyah. Dan saya telah senaraikan kepada tuan-tuan martabat kedudukan para sahabat ni. Yang pertama sekali yang terlibat dalam perang Badar, yang kedua terlibat dalam Hudaybiyah. Kita telah ceritakan martabat kedudukan sahabat-sahabat dari sudut pangkat, kekananan mereka, senioriti mereka di sisi Allah SWT. Pangkat diberikan kerana bila mereka berada bersama dengan Nabi dalam kesusahan, kesungguhan mereka, ketabahan yang luar biasa itu, maka ia membuahkan keimanan yang sangat tinggi penilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan mereka nak menentang golongan musyrikin yang jumlahnya berapa ratus ribu di Mekah, tuan-tuan. Bilangan mereka 1,400 saja. Kalau berlaku apa-apa memang chicken feed je, senang je nak kena sembelih dengan musyrikun ikut hukum akalnya. Tu sebab golongan Arab Badui menolak untuk menyertai rombongan jihad Nabi SAW ini. Tapi bila sampai pembukaan Khaybar yang telah saya ceritakan, bilangan umat Islam lebih kurang 8,000 pada masa itu, dan golongan Yahudi di Khaybar 70,000. Mereka nak pula ikut kerana mereka dah baca, mereka dah lihat Nabi menang dalam Hudaybiyah. Tentu yang selepas ni moral umat Islam tinggi, dan Khaybar bukanlah kota yang kuat di kalangan Yahudi ni, ramai penakut. Walaupun bilangan mereka ramai, mereka tahu umat Islam akan menang. Tu yang mereka nak ikut sangat. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi maka dengan janji setia umat Islam bersama dengan Nabi mereka itu, seperti yang telah Allah SWT ketahui daripada ilmu yang bersifat qadim. Allah punya ilmu sifat azali, bersifat qadim. Allah mengetahui apa yang terdapat dalam hati mereka, maka Allah telah menunjukkan perkataan redha yang sangat tinggi, sangat mulia kedudukan mereka ni di sisinya. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, apa yang terdapat dalam hati mereka itu menunjukkan keikhlasan mereka berbai'ah. Walaupun hati mereka berat melihat outcome perjanjian Hudaybiyah itu tidak menyebelahi Nabi dan umat Islam, tapi mereka tetap bersama dengan Nabi SAW. Tak ada sedikit pun keraguan, walaupun hati itu ada sedikit pemberontakan. Sahabat memberontak bukan tujuan nak lawan Nabi. Tuan-tuan kena faham tau. Kita dah bincang benda ni daripada awal tu. Jangan ada yang masuk tengah ni dengar perkataan saya pergi duk sebar-sebarkan. Tak faham ujung pangkal. Kita dah bincang benda ni. Para sahabat Nabi SAW, mereka menjadi bimbang dengan output ataupun outcome kepada perbincangan dengan golongan musyrikin itu, yang menampakkan ia berat sebelah, ia menyebelahi musyrikin, yang mendatangkan kerugian kepada umat Islam. Itu yang mereka bimbangkan, yang mereka kagetkan, mereka risaukan. Selain itu mereka tak risau sedikit pun pada ketetapan Allah. Mereka yakin Rasulullah pihak yang benar, Rasulullah merupakan utusan Allah. Itu tidak ada keraguan padanya.
Cuma hati manusia itu berkata-kata lah, kenapa pula kena meridha pada mereka, kena terima mereka, kena balik tanpa buat umrah dan sebagainya. Itu perkara biasalah yang timbul dalam benak fikiran para sahabat macam Umar Khattab radhiyallahu anhu yang telah kita bincangkan. Baik, ridha kalau kita kaitkan dengan manusia, kata Imam Ghazali, ridha ni merujuk kepada keadaan kejiwaan yang menjadikan pemilik, iaitu manusia itu, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini doa yang telah kita pelajari semalam lah kan. Allahumma radini, ya Allah ridhakan aku. Semalam kita belajar doa ni. Begitu juga kita pernah belajar doa Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'inna tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Kita dah belajar doa ni kan. Jadi perkara ridha ni kalau dikaitkan dengan manusia, kata Imam Ghazali, ia merujuk kepada rasa puas. Kita kancil pun, anak 10 orang kita kancil pun rasa puas, syukur pada Allah SWT. Tapi kalau orang yang tidak pernah puas, dia ada kereta apa sekalipun, dia tidak akan rasa cukup. Sentiasa hati memeruntak. Dia pakai kereta Alphard, keluar Alphard baru, dia sakit hati. Dia pakai kereta Velfire, dia tengok orang pakai Alphard cantik daripada kereta dia, tak pernah puas hati dia, tuan-tuan ni boleh rasa. Dia duduk rumah teres 2 tingkat, harganya 500,000. Dia tengok orang pergi posting dalam media sosialnya, dia duduk kat rumah corner, dia rasa sakit hati, dia nak pergi duduk rumah corner pula. Dia pergi duduk corner lot, dia beli 800,000. Dia tengok kawan dia pula beli rumah banglo, harganya 1 juta lebih. Dia sakit hati, dia tak pernah puas hati, tuan-tuan ni. Ini satu penyakit yang bahaya. Tu Imam Syafi'i berkata, idza ma kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Iza ma kunta za qalbin kanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Allah, hebatnya kata-kata Imam Syafi'i. Hebat sungguh. Katanya kalau engkau mempunyai hati yang redha, qanaah, engkau dengan mana-mana orang terkaya kat dunia, raja yang paling kaya di dunia pun sama saja, tak ada beza. Orang itu dengan keserabutan hidupnya, penipuan berlaku dan pengkhianatan orang kepadanya, macam-macam benda nak jatuhkan dia, lagi ramai. Kita dalam keadaan kita redha, cukup dapat tidur puas, tak ada orang nak dengki, cukup dengan apa ada. Itu makna redha, tuan-tuan, kalau dikaitkan dengan manusia. Bagaimana pula kalau dikaitkan dengan Allah SWT? Ini yang kita nak ceritakan, tuan-tuan. Jadi kalau redha Allah SWT ini adalah merujuk kepada, kata Imam Ghazali, jaminan anugerah dan juga kebaikan kurnianya di dunia lagi sebelum akhirat, dan di akhirat pasti baginya syurga. Allahu Akbar. Ridha pada manusia bersifat kepuasan pada pemberian Allah, tapi ridha daripada Allah berarti limpahan kurnia Allah yang menjurusnya, membawanya kepada kebaikan dunia dan akhirnya masuk syurga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu sebab, tuan-tuan yang mulia sekalian, bila kita lihat surah Taubah ayat 72, Allah menceritakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanu minallahi akbar zalika huwal fawzul 'azim. Allah menjanjikan untuk orang beriman lelaki dan perempuan yang beramal salih ini, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya, dan tempat-tempat tinggal yang indah dalam syurga Aden. Saya dah bincang dengan tuan nama-nama syurga sebelum ni kan, Darussalam, Jannatul Aden, Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa. Kita pernah bincang nama-nama syurga ya. Dan keridhaan Allah itulah yang paling utama sekali. Wa ridwanu minallahi akbar. Syurga kecil, bidadari kecil, tak ada nilai. Yang penting keridhaan Allah itu yang paling utama. Dan saya telah sentuh pada tuan-tuan dalam surah Nisa yang lalu, bagaimana manusia kedudukannya di sisi Allah di akhirat, bagaimana melihat Allah lagi awal datangnya untuk sembahyang berjemaah dan juga berjumaat, maka di situ akan menentukan makamnya di akhirat untuk dekat dengan Allah. Kita dah bincangkan perkara ni jangan tuan-tuan nak bertanya lebih lanjut, nanti kita bincang sebelum pada tempatnya. Jadi keridhaan Allah SWT kat sini yang paling utama. Wa ridwanu minallahi akbar. Ridha Allah itu yang paling utama, kerana ia adalah kesinambungan kehidupan dunia yang penuh dengan limpahan pemberiannya, walaupun tak banyak, tetapi dia membawa kepada amal saleh, dan amal saleh itu melayakkan orang itu mendapat rahmatnya untuk masuk syurga Allah SWT. Inilah nikmat yang paling hebat. Jadi bila disebut perkataan ridha dalam Quran yang merujuk kepada pemberian Allah kepada hamba-hambanya terpilih, ia menunjukkan kelangsungan nikmat dunia bahawa ke akhirat. Sedangkan bila merujuk kepada ridha manusia, itu merujuk kepada kepuasan hidupnya pada pemberian Allah. Ya.
Jadi orang yang mempunyai sifat ridha akan mendapat ridha Allah. Dengarlah wisdom ni tuan-tuan ya. Orang yang hidupnya ridha, itu tanda Allah ridha padanya. Orang yang secukup dengan apa Allah beri padanya, itu tanda dia mendapat ridha Allah. Senang saja alamatnya. Baik, jadi saya telah jelaskan tadi perkataan ridha Allah SWT. Jadi keridhaan Allah ni, itu sebab bai'ah yang berlaku dengan Nabi SAW, para sahabat ni dipanggil sebagai bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan, bai'ah mendapat keridhaan Allah SWT. Ridwan ni, perkataan ridwan merujuk kepada satu bentuk pemberian yang tiada tolak bandingnya keridhaan yang tidak ada noktahnya, keridhaan yang berterusan. Jadi itu sebab makam kedudukan para sahabat yang bai'ah di bawah pokok samura yang telah saya bincangkan, Nabi telah menyatakan tidak akan masuk syurga, tidak akan masuk neraka seorang yang bersama dengan aku, kata Nabi, di bawah pokok samura itu, kerana mereka telah melakukan bai'atul ridwan. Ridwan merujuk pada keridhaan Allah SWT. Perkataan syajarah yang dimaksudkan yang telah saya bincangkan dengan tuan-tuan, itu menurut sebahagian daripada para ulama menyebut pokok akasia, yang mengatakan ia pokok pisang. Mereka tersilap sebenarnya. Ada kalangan mereka mengatakan bahawa samura ni merujuk pada talah, wa talhim mandud, yang Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah. Talah ni pokok pisang. Pisang ni tak sesuai lah hidup kat padang pasir tuan-tuan. Dia tak hidup pun kat padang pasir. Mungkin ada tempat-tempat yang agak remote di Australia, dia boleh hidup di tempat-tempat yang panas, yang iklimnya macam khatulistiwa. Tapi bila merujuk kepada talah dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada pokok samura sebenarnya. Kalau kita lihat dalam kamus-kamus, talah bukan maksudnya pisang. Talhun itu maksudnya pokok samura. Pokok samura ni ada macam-macam pattern. Di dalam keluarga, family yang kita maksudkan, kalau kat Malaysia ni macam pokok palma, dia ada keluarganya, pokok pisang, pokok palma ni macam pokok kelapa, pokok kelapa sawit, pokok pinang, ni semua pokok palma lah. Jadi begitu juga samura. Talah itu sebahagian daripada samura sebenarnya. Macamlah pokok pinang duduk di bawah keluarga pokok palma. Jadi mereka yang menterjemahkan perkataan talah ini merujuk kepada memang tak dinafikan, ada ahli tafsir mengatakan ni talah, tapi bukan talah yang kita maksudkan sebagai pokok pisang. Dia keluarga pokok akasia yang setelah saya postkan dalam Telegram sahabat Ustaz Zahazan tadi, dan juga dalam WhatsApp group sahabat Ustaz Zahazan. Boleh rujuk kat situ, ajak ke kawan kita untuk masuk dalam Telegram yang mempunyai banyak nota, fakta, doa yang dikumpulkan dari kuliah-kuliah kita kat sini tuan-tuan. Baik, saya telah nyatakan tadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu akhirnya telah mengambil tindakan untuk menebang pokok tersebut, seperti yang dikatakan oleh para sejarawan. Boleh kita baca contohnya dalam buku karangan Abu Anas Al-Madani, Syekhuna Datuk Dr. Abdul Basit, tuan guru di Pondok Sungai Durian, hafizahullah, moga Allah beri kebaikan kepadanya. Dalam buku beliau bertajuk Mekah Kelebihan dan Sejarah, nyatakan Masjid Hudaybiyah ni terdapat padanya pokok. Kenapa ia ditebang, ada penjelasan kat situ. Antaranya kebimbangan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bahawa ia mengundang perkara-perkara khurafat dan perkara-perkara menyerong, menyimpang dalam Islam yang dilakukan oleh setengah orang jahil pada zaman itu. Dan saya telah sebutkan kata-kata Imam Nasafi bahawa pokok itu telah ditiadakan Allah pada tahun berikutnya bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Lalu penyimpangan itu mula dilihat bila mereka mencari-cari pokok seperti itu, menyangkakan ia pokok tempat Nabi bai'ah, pada pokok itu memang telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada benda-benda yang berkaitan dengan Nabi ni memang Allah hilangkan tanda-tandanya tuan-tuan, seperti contohnya bila Nabi SAW qada hajat, maka najis tidak dapat dilihat, ditelan oleh bumi, maka itu semua berlaku dalam kelebihan-kelebihan Nabi kita SAW, seperti disebut dalam kitab Syifa fi Huquqil Mustafa oleh Al-Imam Qadhi Iyad contohnya tuan-tuan. Baik, jadi telah saya jelaskan. Ada juga riwayat mengatakan bahawa tempat itu pernah dibangunkan masjid oleh Abu Ja'far Al-Mansur, seorang khalifah daripada dinasti Abbasiyah, seperti yang ditulis oleh Ibn Ashur, dan ditulis di situ di masjid itu ditulis Amirul Mukminin dimuliakan Allah memerintahkan bangun masjid itu Masjid Bai'ah yang telah dibangunkan pada tahun 244 Hijrah. Tahun itu merupakan zaman pemerintahan Abu Ja'far Al-Mu'tasim. Sedangkan tahun 244 Hijrah yang maksud kat sini tuan-tuan bukannya dibangunkan oleh Abu Ja'far, kerana Abu Ja'far telah wafat pada masa itu. Yang ada adalah Al-Mu'tasim sebenarnya. Jadi ada kesilapan sejarah ditulis kat situ. Walaupun jadi bangunan itu kemudian telah roboh kerana dimakan zaman, akhirnya disempurnakan semula binaan masjid itu oleh
dinasti Uthmaniyah pada tahun 1254 Hijrah oleh sultan yang pada masa itu merupakan Sultan Mahmud Khan. Jadi Sultan Mahmud Khan telah bangun Rasul Masjid. Malangnya pada hari ini kerajaan Saudi tidaklah mengindahkan masjid tersebut. Wallahu a'lam apakah sebab sebaliknya. Alangkah baiknya kalau tempat tersebut dibangunkan agar orang dapat datang ke situ untuk mempelajari, mengingati sejarah yang berlaku pada Nabi mereka Muhammad SAW seperti disebut oleh Syekh Abdul Hayy Al-Kattani dalam buku beliau At-Taratib Al-Idariyah. Tuan-tuan, sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk dapatkan Habatus Sauda, birkah daripada Zazan Travel. Mari tuan-tuan menyokong Zazan Travel ya, dengan kuliah-kuliah yang saya sampaikan ni. Kita menyahut permintaan daripada penaja, saya mengiklankan. Inilah dia Habatus Sauda, birkah yang telah kami proses tuan-tuan. Dapat hasilnya seperti ini, mudah untuk kita makan. Bismillah. Makan 2 biji malam, 2 biji pagi tuan. 2 biji lepas dinner, 2 biji lepas breakfast. InsyaAllah Allah beri kesihatan kepada kita, pandu kepada hadis Nabi SAW. Ia dipanggil sebagai Habatul Barakah, bijirin kebaikan, keberkatan, merawat semua penyakit dan kematian, kata Nabi kita SAW. Ramai yang telah menggunakannya melihat kesan yang baik. Alhamdulillah, kami ada banyak testimoni tuan-tuan. Begitu juga kami di Zan Travel ada memasarkan produk korma mekjol daripada Palestin. Dapatkan tuan-tuan, saiz besar, insyaAllah kita boleh makan sebiji, tahan untuk berpuasa seharian. InsyaAllah mudah-mudahan dalam bulan Muharram ni akan berakhir tak lama lagi. Begitu juga bulan-bulan berikutnya. Puasa dapat dari Senin Khamis, ambillah 3 hari dalam sebulan ikut Nabi kita SAW. Korma mekjol boleh membantu kita untuk bertahan seharian puasa walaupun tak makan yang berat-berat, tak makan nasi pun tak mengapa, makan sebiji korma mekjol pun dah mencukupi untuk kita puasa pada hari tersebut. Baik tuan-tuan, jadi saya rasa cukuplah setakat ni saja dulu. Saya nak sebut lagi tapi nantilah malam esok kita sambung lagi pada ayat yang ke-19. Nampaknya tak dapat disempurnakan malam ni antara perkataan yang Allah sebut maghanim. Apakah maksud maghanim? Nanti minggu depan kita nak buat kuis semula lah tuan-tuan ya. Ada penajaan tafsir Ibn Katsir yang kedua ni. Minggu depan saya akan mulakan sesi soal jawab. Ada setiap malam ada soalan. Menjelang hari Jumaat nanti kita akan umumkan pemenang. Isnin sampai Jumaat depan kita akan mulakan kuis balik semula. Dan pemenang utamanya akan dapat sebuah tafsir Ibn Katsir, hadiah daripada seorang sahabat yang baru ni. Terima kasih tuan-tuan. Dan dalam WhatsApp group sahabat Ustaz Zazan pun ada kuis yang telah diadakan Al-Fatih. Terima kasih. Hadiahnya kita Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lain. Terima kasih kepada yang telah menjawab dengan cemerlang. InsyaAllah nanti hadiah itu akan sampai ke alamat kalian. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan malam cuti seperti ni tuan-tuan dapat spend masa bersama untuk cari ilmu dan dapat masa dengan keluarga selepas ni. Baik tuan-tuan, mana nak beli kat Singapura, boleh order online je. Pergi ke bawah ni, tekan kat bawah ni ada, boleh lihat mana kita nak dapatkan daripada Zazan Travel. Tafsir Ibn Katsir ada jual, Mushaf Qiyam ada jual, birkah Habatus Sauda ni ada jual, korma mekjol ada jual. Semuanya ada kat situ. Dan tuan-tuan tolong dapatkan buku untuk mengajar anak kita sembahyang dengan betul, namanya Kem Bersari Salat untuk anak-anak sekolah rendah, tahap 1 dengan tahap 2. Dapatkan tuan-tuan daripada www.telagabiru.com.my, kedai kami online. Buku Adabul Mufrad pun ada kat Zazan Travel, ada kat Telaga Biru, dapatkan mana-mana lah tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi malam esok insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan sama kita tangguhkan dengan baca suratul azan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah dinakum wa amantakum wa khatimakum. Jumpa lagi malam esok insya-Allah tuan-tuan. Jangan lupa share video ni kepada teman yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.